Dalam masa beberapa minit ni, saya nak tunjuk kat korang apa yang kita boleh tengok dan apa yang kita boleh review. Marilah kita tengok. Kawan-kawan, ahli keluarga, jom kita tengok. Jom. Obviously BZ4X ni dia zero emission dan yang kita boleh perasan dia punya design, dia punya reka bentuk untuk this particular vehicle dia memang low center of gravity. And kalau boleh nampak kan, walaupun macam tak nampak sangat dekat dalam kita punya video ni, tapi dia actually long wheelbase yang kita boleh nampak selesa pada bahagian belakang. And kan ni kan EV kan, dia ada 150 kW output dan mampu travel approximately, saya tengok kalau kata full charge kan, 436 km jauh babe. Ni pula jenis bateri lithium ion punya bateri, meaning bukan hidrogen macam yang biasa kita nampak dekat iklan untuk hidrogen punya Toyota tu lah. Kalau boleh tengok dekat sini, saya ketinggian 180 dan tengok hampir kita dekat lah nak dibandingkan dengan kereta-kereta lain. Dia sebuah SUV yang cukup besar. Yang paling noticeable dekat kita punya bahagian belakang ni, yang saya cukup suka adalah slanted roof daripada ABC pillar sampai ke belakang terus, hatchback style. Cukup slanted dan nampak modern, mengingatkan saya kepada satu Jaguar SUV. F-Pace, E-Pace tak ingat sebab still lawa. Dia punya lampu pada bahagian belakang mengingatkan saya kepada Harrier, which is nice. Dan kita boleh nampak dia go through daripada tepi sampailah ke tengah untuk dia punya red line itu. Dan kita boleh nampak dia punya language untuk Toyota punya orang panggil style dan juga signature. Plastik finish pada bahagian belakang. Memang dia nak kisahkan kita punya penggunaan hari-harian, which is bila letakkan plastik ni dia nampak macam tak eksklusif tapi sebenarnya functional. Andai kata ada chipping memang takkan terkesan pada kita punya bahagian belakang ini. Spoiler pada bahagian atas ni smart lah. Dia ada 3 part segmen, naik atas, bawah sikit, ke atas sikit. Dia punya reka bentuk pada bahagian belakang ni sama macam depan sikit, dia cukup 3D. Boleh nampak kat sini 3D untuk dia. Spoiler dia besar. Dan juga plastik finish pada bahagian ash. Ada sedikit flare, sikit saja flare pada bahagian tepi ni. Overall skyline design nice. Betul lah, ada flare. Dia ada line yang cantik. Logo elektrik. Sebab kalau dia tak letak logo elektrik, orang ingat ni petrol. Orang miskin je pakai petrol. Azia putih. Kita tengok pada bahagian depan pula. Cukup istimewa pada mata saya. Saya suka tengok dia punya headlight dia. Headlight pada bahagian kiri dan kanan, kita boleh nampak dia ada LED strip pada bahagian sini, pada bahagian atas. Lepas tu atas dia lagi, dia macam ada macam mata kita sendiri. Dia ada lip kat atas ni. Dia punya reka bentuk untuk bumper pula hampir sama dengan Prius yang baru punya design. Futuristic, sedikit grill pada bahagian bawah. Lepas tu dia ada flat surface untuk bumper, go all the way ke kiri dan kanan, mencipta satu airflow terus ke bahagian tayar. Dan masih lagi plastik finish pada bahagian kiri dan kanan. Dan walaupun orang kata plastik finish ni tak nampak mewah ke apa kan, obviously part-part yang ada plastik itulah yang sebenarnya sentiasa terkesan dengan chipping, stone chip. Selepas setahun, 2 tahun, Toyota nampak benda tu, dan yang tu saya nampak cukup bagus untuk kita guna sehari-hari. Of course, kalau kata duduk kat sini, mudah untuk kita maintain. Andai kata kereta-kereta yang kata jauh lagi mewah ataupun cuba untuk nampak mewah, memang tipikal sekali. Ini antara tempat-tempat yang paling senang kena stone chip. Jadi dah tak ada lah pun. Senang gila. Bagus lah. Logo Toyota pula yang biasanya duduk betul-betul kat grill, disebabkan dia ni EV. Jadi kita boleh lihat kelihatan logo Toyota duduk berada betul dekat tepi dia punya hood depan. Dan terpampang pada bahagian hood depan ni juga, dia punya two-tone punya colour tu bukan hanya di atas dengan A-pillar saja. Even sebahagian daripada hood depan pun dia ada finishing hitam pada bahagian sini. Dia ada features yang memudahkan semua orang, features yang cukup popular pun semua orang ada, dan BZ4X tak ketinggalan lah. Nampak dia naik macam tu.
Nak letak barang apa, nak culik budak ke apa, tak ada, boleh masuk dekat dalam ni. Mari. Ada kompartmen juga pada bahagian sini. Dia tak ada spare tyre, tapi dia bagi emergency tyre inflator. Lepas tu dia ada plate tipu andai kata nak jadi Italian job. Lepas tu ni free gift kepada yang datang lah. Actually bukan, tapi kalau saya rasa nak curi, saya curi saja. Tak ada orang nampak. Typical shade cover for our privacy. Dan kita boleh tutup semula. Dah letaklah campak budak semua kat dalam ni Design lawa tu. Dia punya selantik je tu semat gila. Kalau perasan, kita boleh tailgate menggunakan kita punya BZ40 bonnet pada bahagian belakang. Kita duduk kat sini, bayangkan kita duduk kat tepi pantai. Tapi biasa duduk kat pantai tak wangi sangat, sebab tu kita gunakan Air Lavia perfume. Kita tahu perfume badan perlu kos yang tinggi, dan banyak perfume inspired lain kita jumpa baunya tak sekata. Kejap bau sama, kejap bau lain. Air Lavia inspired menggunakan fragrance oil yang diimport dan diformulasikan dengan formula Eau de Parfum untuk ketahanan dari sebelum pergi kerja sampailah balik kerja keesokan harinya. Perfume yang kita pakai sekarang tak tahu dari mana datang, sebab itulah bau tak konsisten. Dengan perfumer berpengalaman lebih 5 tahun, setiap botol Air Lavia akan berikan kualiti yang paling optimum untuk kegunaan kita setiap hari. Tapi jangan risau, harga yang berpatutan. Serius, cek sendiri kat Shopee. Datang dengan 6 haruman popular yang boleh kita pilih. Dapatkan sekarang, sementara voucher masih ada. Jom kita tengok bahagian dalam dia pula. Let's see. Kerusi yang di-offer pada passenger row, dia punya back support cukup slanted dan curvy untuk keselesaan penumpang belakang. Kita nampak ada USB Type-C port pada bahagian tengah. Kita dapat 2 of that, and individual aircon. Kita tak boleh control aircon tu, tapi nampak it's more of like a blower daripada aircon. Still nice, still sejuk lepas tu. Let me sit dan saya rasa apa dia punya feel. Obviously bila saya duduk dekat dalam ni, dia punya back support slanted ke belakang yang macam saya mention, saya rasa selesa. Tapi satu masalah, bila dia punya kaki tu, dia punya floor tinggi, saya punya lutut dia hanging. Ini tak selesa ni untuk jarak jauh ni. Macam ni manjangan, saya tak boleh nak kalau saya nak rest lutut saya kena buat macam ni. Untuk orang yang ketinggian sama dengan saya, susah sikit lah. But still, untuk orang yang lebih rendah, cukup nice. Adakah kita boleh adjust kita punya bahagian belakang? Tidak boleh. Jadi macam ni lah sampai Kelantan. Let me close the door and let me show you what I feel. Satu yang noticeable dekat dalam BZ4X punya bahagian belakang, even depan sekali, ada piano finish pada bahagian armrest pada bahagian kanan dan juga kiri ni. Typical things, kita ada power window dan lock and door punya hinge. That's it. Simple saja. Kita tengok pula pada bahagian pemandu. Ya, dia ada reka bentuk yang cukup berbeza, dia ada reka bentuk yang cukup menarik. Saya minat dengan reka bentuk seperti ini. Bila kita duduk saja kita nampak kita punya monitor panel tu. Kita nampak kita punya dashboard panel tu. Tengok tu. Macam nak pergi racing, babe. Panel yang cukup menggoyangkan. Okay. Still nice, very futuristic, sangat berbeza daripada Toyota yang diperkenalkan sebelum ini. Dia ada button yang cukup pelik. Dan of course kita ada touch and go punya meter. Bukan touch and go punya meter. Dia ada center console yang besar dan juga bottom compartment untuk mudah kita letak apa sahaja barang selain daripada handphone, ataupun maybe nak letak handphone. Ada 12 volt socket, USB Type-C punya socket, dan everything in here is pushable. Dan juga kita tengok sikit apa kita boleh offer kat sini. Apa macam nak tarik? Macam ni ke? Bukan juga. Gitu. Nampak sangat tak pernah naik kereta mahal je. Kunci dia nampak kat sini. Ada phone wireless charging pada bahagian tengah center console, dan kita boleh pilih kita punya driving selector, pusing kanan ataupun kiri sahaja. Cat. Benda yang paling melawar yang saya pernah tengok untuk Toyota kan, dia punya installation panel pada bahagian depan ni lah. Cukup menarik, cukup berbeza.
cantik, serius cantik. Dia hampir mengingatkan saya kepada Lexus. Dia punya line, dia punya reka bentuk mengingatkan saya kepada Lexus. Dan aircon grill tu berbeza juga, sebab selalunya jenis horizontal, kali ni dia vertical grill. Saya selesa dekat saya punya kaki, which is bila center console tu besar, kaki kiri untuk pemandu dia compromise tau. Yang ni pun dia compromise juga, tapi disebabkan center console tu ada lohong pada bahagian tengah, jadi kita punya lutut tu tak adalah terasa macam langsung tak ada freedom. At least dia ada freedom pada bahagian kiri. Serius nice tu. Serius nice gila. Allahuakbar. Nampak sebiji macam enjin biasa. Bila letak dia punya bateri pada bahagian depan ni, obviously ada ABS, things that dia ada coolant, relay and fuse yang cukup besar. Powertrain dia punya engine bay dia berbeza daripada EV yang lain yang saya pernah tengok. Cukup nice, resemble engine internal combustion. Dan inilah serba-serbi berkenaan Toyota bZ4X yang kita dah tunjukkan tadi. Jadi kalau apa yang korang rasa kat sini cantik ke, menarik ke, boleh komen kat bawah. Dan ingat, petrol, gitu. Jumpa lagi lepas ni. Saya Zakirin. Bye-bye.